Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma altuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya alim ya halim ya wadud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi fala tansalihi ya rabbal alamin wa nafa'a bihi bi 'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Amma ba'da. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan tanggungjawab kita, yakni berilmu dan beribadah. Kita isi ruang waktu yang ada ni untuk malam ni, kita masih gunakan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Kita mengambil barakah daripada ilmu rahimahullahu ta'ala Imam Ghazali ni. Yang lepas masih dalam bab mengenai kepentingan ilmu. Kita sambung lagi. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, kemudian perkisaran, yakni pembicaraan tentang kewajiban berilmu juga merangkumi di atas ibadat batin yang merupakan kerja hati yang wajib anda mengetahui. Jadi kata Imam Ghazali, sebut kata ilmu, dia kata termasuklah tahu ataupun berilmu yang merangkumi ilmu yang batin. Ilmu batin itu iaitu katanya yang merupakan kerja-kerja hati. Jadi ada ibadah tu ibadah badaniyah, anggota. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, harta. Ada ibadah batiniyah, zahiriyah, yang zahir dan batin termasuk. Jadi dia kitab ni menumpu tentang ilmu-ilmu ibadah batin. Yang wajib, juga wajib katanya, wajib tahu ilmu batin. Jadi kalau orang kampung, ilmu batin tu ilmu apa? Ilmu silat lah, kan, ilmu kebal kampung saya lah. Kata itu hebat tu orang tua tu ilmu batin tinggi tu. Tak tahulah macam mana. Tapi ini yang dimaksudkan sini iaitu ilmu hati, tentang roh, tentang sanubari, ya, tentang sir dalam konteks agama. Wajib. Terdiri daripada apa dia? Tawakal. Mengetahui maksud tawakal yang sebenar. Dan penyerahan diri kepada Allah. Itu batin. Serta redha dengan qada dan qadarnya. Batin, ilmu batin. Redha. Apa sebenarnya hakikat? Hakikat redha. Dan sabar
pun ilmu batin. Taubat, ilmu batin juga. Ikhlas, ikhlas selalu disebut, tapi masih lagi orang-orang awam selalu tak faham. Saya ikhlas ni katanya, cakapnya saya ikhlas ni, belum tentu. Ikhlas bukan di mulutnya. Nanti akan jelaskan apa dia ikhlas tu. Dan lain-lain lagi, banyak lagi ilmu batin seperti yang akan datang sebutannya insya-Allah taala. Dia kata insya-Allah. Ini dalam dia menulis. Waktu dia tulis belum tulis lagi, kata insya-Allah. Biasalah ulama ni, dia berkait, dia sangat bergantung dengan Allah. Insya-Allah ni sebenarnya bukan yang difahami oleh masyarakat kita. Insya-Allah tu seolah-olah tak yakin. Insya-Allah itulah yakin. Dari segi dalam konteks Islam, insya-Allah tu kuat, lebih kuat berbanding dengan cakap tak bergantung dengan Allah. Tak boleh kita orang Islam dilarang. Wala taquluna inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyaqu dalam surah Al-Kahfi. Ayyasha Allah illa ayyaqula ayyasha Allah. Kan? Jangan kamu kata kamu nak buat ini, itu, sekian-sekian esok akan datang. Melainkan kamu kena kait dengan kata insya-Allah. Apa maksud insya-Allah tu? Kalau Allah mengkehendaki. Itu kuat tu. Itu azam yang putus tu. Tapi yang difaham oleh orang, kalau kita kata insya-Allah, jangan insya-Allah ustaz. Dia kata ini betul-betul punya. Saya nak ustaz datang kalau janji dengan saya lah. Ustaz, boleh tak ustaz datang rumah katanya nanti hari Sabtu pukul, ustaz free tak? Free. Okey. Saya kata insya-Allah. Ustaz tak nak insya-Allah. Betul-betul punya. Insya-Allah tu betul lah ni. Sebab mungkin pengalaman peribadinya mengatakan bila insya-Allah tu artinya macam tak bersungguh. Sungguh ni, memang bersungguh ni. Jadi insya-Allah tu bukan sampaikan anak-anak kita yang kecil-kecil, kan? Yang bergaul dengan kawan-kawannya kadang-kadang. Kita kata insya-Allah, betul-betul lah bah. Kita betul lah ni. Janji beli es krim kan? Kan? Nanti petang kita beli es krim. Insya-Allah. Tak nak insya-Allah bah, betul-betul katanya. Betul-betul ni memang nak belikan es krim ni. Ada cerita tu. Dan dalam hadis, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Kahfi, yang saya bacakan ayat tadi tu, dibawa datang satu hadis mengenai cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia raja yang memerintah dunia. Bukan raja satu daerah, satu negeri, satu bangsa. Dia raja yang menguasai dunia. Dia ada 4 orang yang menguasai dunia. Jadi raja di dunia. 2 kafir, 2 Muslim. Salah satunya Islam itu iaitu Nabi Sulaiman. Yang keduanya siapa? Zulkarnain. Yang kafir siapa tahu? Saya pun dah lupa dah. Nama seorang tu namanya Bukhtanasar. Seorang ni kita ingat nama dia. 4 orang dalam sejarah dunia yang menguasai dunia. Nabi Sulaiman memang perkasa menguasai dunia. Isteri Nabi Sulaiman tahu berapa? Nabi Sulaiman punya isteri 100 orang. 100 orang. Dan Nabi Sulaiman pernah bercakap,
Katanya, aku mampu mendatangi isteri-isteri aku 100 orang dalam satu malam. Dan mereka akan semuanya mengandung. Aku mampu. Maka dia pun mendatangi istrinya dalam satu malam 100 orang. Tapi terbukti, ini Nabi yang sebut, Nabi kita Muhammad yang menceritakan ni dalam hadis. Terbukti hanya seorang saja yang mengandung. Itu pun dia mengandung, lahir anak yang tak sempurna. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan hal ini dalam hadis. Nabi kita Muhammad SAW kata, andainya Nabi Sulaiman mengatakan insya-Allah, pasti semua 100 orang itu akan mengandung. Tapi tak sebut insya-Allah. Jadi inilah satu gambaran tentang kalimah insya-Allah. Insya-Allah tu memang sungguh punya. Bukan main-main. Kita salah guna. Kalau kita rasa tak nak pergi, insya-Allah, nada tu pun dah nada mengelak dah tu, macam tak bersungguh. Penggunaan dalam masyarakat kita tentang insya-Allah tu. Jadi ini katanya Imam Ghazali dia azam ni. Apa dia ulama lagi tahu. Katanya nanti akan dia huraikan mengenai tadi apa dia ilmu batin itu secara detail. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, anda wajib juga mengetahui segala larangan yang merupakan lawan kepada suruhan. Yang disuruh wajib. Lawan pada yang disuruh, yakni larangan. Larangan Allah lah. Kena tahu juga apa yang dilarang oleh Allah. Di samping tahu apa yang disuruh. Jangan hanya tahu yang disuruh je. Kata Imam Ghazali mengenai ilmu ni, kena tahu yang dilarang. Apa dia? Contoh yang dilarang seperti marah. Tahu, ini dah marah dah ni. Ini dilarang ni. Ngelaklah. Weh, marah ni besar ni. Dan marah ni perkara besar yang dekat dengan kita. Yang disuruh elakkan. Nabi kata la taghdab. Ada satu sahabat Nabi, dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, nasihatkanlah aku dengan satu nasihat. Yang nasihat itu cukuplah untuk aku, selamat agamaku, selamat dunia akhirat aku. Maka Nabi kata la taghdab. Nabi kata nasihatnya ialah jangan marah. Faraddada miraran. Maka kawan tadi ni, sahabat Nabi ni kata, tambah lagi lah ya Rasulullah. Nasihat tu ringkas sangat tu. Maka Nabi kata la taghdab. La taghdab. Nabi ulang. Walaupun dia nak minta lagi, minta nasihat yang banyak lah. Nabi kata la taghdab. La taghdab. Cukuplah tu. Oi. Sebenarnya betul dalam hidup kita ni kalau tak ada sifat marah, hebat dah. Ulama kata dua sifat wali, aulia illah ni, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh, iaitu pemurah satu dan tidak pemarah. Itu asas wali-wali Allah, pemurah dan tidak pemarah. Memang sungguh, kalau ada orang berhimpun dua ni, pemurah lagi, lepas tu tak pemarah, oi. Hebat tu, tinggi dah sifat wali tu. Betul juga, payah nak berhimpun tu. Ada orang yang pemurah, oi, kita pemurah belanja sikit je tak kena tune,
Dia punya marah. Saya pun merenung, uish, sungguh juga Tuan Guru kata, kalau berhimpun dua ni, di antara sifat wali tu, pemurah tak pemarah. Ada orang tak pemarah, tapi kedekutnya bukan main. Nah, nyamannya kalau kita dapat sifat ni, ataupun dapat kita bersifat macam tu, orang lain dapat kawan bersifat macam tu, ramai yang bersifat macam tu, pemurah dan tidak pemarah. Bukan senang nak dapat tu, mudah disebut. Cita-cita kosong, angan-angan kosong, itu pun adalah larangan. Angan-angan kosong. Apa dia angan-angan kosong ni yang paling besar? Angan-angan lama lagi hidup. Inilah punca kesalahan. Nah, ini banyak, dia akan dihuraikan panjang lebar. Cita-cita kosong ni di antara yang paling besarnya yang dilarang, iaitu rasa hidup lama. Dilarang. Kita merasa hidup lama tu dilarang oleh agama. Ini ajaran untuk memperbaiki hati ni. Bila rasa hidup lama, biasanya ditipulah oleh nafsu dan syaitan. Ditipu oleh dunia, ditipu oleh makhluk. Banyak kena tipu. Cita-cita kosong. Apa tu? Lambat bertaubat. Apatah lagi kalau sihat. Sihat. Apatah lagi muda. Muda, sihat. Lagi cita angan-angan kosong tu. Ibadat pula malas. Malas nak buat ibadah. Bangun malam malas. Nak berselawat malas. Nak belajar apa pun hal-hal agama malas. Nantilah, nanti. Besok aku hidup lagi. Sebab itu Aid Al-Qarni dia sebut, katanya umur orang mukmin 1 hari. Nah, ada tajuk dalam kitab La Tahzan tu. Dia bertengok La Tahzan tu. Dia kata umur orang mukmin 1 hari. Bila kita baca, seronok bacanya. Aduh. Bila orang mukmin ni katanya milik kita ialah apa yang kita lalui. Ni sekarang ni. Inilah umur kita ni. Yang sekarang ni. Yang ada ni. Hari ini. Yang semalam sudah. Jangan dah berlalu lah. Habis dah, tak akan berulang dah semalam tu. Esok bagi orang mukmin dia tak fikir dah esok tu. Ni sekarang ni mengisi umur ni. Esok belum dicipta Tuhan, kata Aid Al-Qarni. Jangan berangan-angan esoklah, habislah. Esok pun jangan katanya. Ini orang mukmin. Sungguh mukmin, esok dia tak fikir. Yang tugas hari ini tu dilaksanakan. Kita ni bertangguh. Hak orang, amanah-amanah orang ada lagi. Esok lah. Minggu depan lah. Bulan depan, tahun depan. Orang mukmin mana ada tahun baru, azam baru. Tak ada. Hari-hari azam baru. Itu orang mukmin. Tak ada. Mukmin sejati bukan tunggu tahun baru. Ni. Orang selamat tahun baru 2022. Apa azan kamu? Itu. Tak boleh. Orang mukmin tak boleh gitu. Tunggu setahun. 360 hari nak tunggu tu. Lama tu. Malam ni apa tugas malam ni? Al-Waqi'ah. Kan? Baik. Yang disuruh baca tiap malam. Sajadah. Apa lagi? Tabah. Al-Mulk. 2 tu. 3 tu. Itu tugas kita tiap-tiap malam. Tiap-tiap siang yang disuruh. Yasin. Yasin tu harian tu.
Bila lagi nak amal? Itu di sudut Al-Quran. Sembayangnya, qabliyah ba'diyah ni. Sembayang witir. Witir bukan hari bulan-bulan Ramadan saja, malam-malam bulan Ramadan. Witir ni malam ni ada. Nah, itulah umur kita tu. Mengisi setiap hari sedekah. Allah sebut sedekah ni. Kita bulan Ramadan, lebat. Kan? Haji Yusuf. Kalau bulan Ramadan, orang masjid kita mewah. Ratusan ribu kan? Sebulan. Tunggu bulan Ramadan, lambat lagi. Nak sedekah bulan Ramadan, lambat lagi nak banyakkan sedekah. Yang Allah sebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ni sedekah. Sedekah bukan seminggu sekali hari Jumaat. Tunggu hari Jumaat, sebab umur orang mukmin sehari. Bahkan Allah kata dalam konteks sedekah ni, bil-laili malam sedekah, wan nahari siang sedekah. Ceklah. Tak ingat dalam surah Ali Imran, tak silap saya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar. Siang sedekah, malam sedekah. Ini yang tadi. Orang yang angan kosong, nanti aku nak amal ni. Bila? Malam ni lah. Esok. Datang esok. Jangan tunggu esok. Yang malam ni. Jadi orang yang berangan-angan kosong belum beramal, sedangkan disuruh guna masa. Jangan berangan-angan kosong, katanya. Ini adalah larangan. Yang seterusnya katanya larangan juga, iaitu riak. Riak. Riak ni bahaya. Dalam ayat Al-Quran juga sebut tu riak ni. Riak ni la yu'minu, dinafikan iman. Dinafikan iman. Tak ingat ayat Al-Quran menyebut. Kallazina yunfiquna amwalahum kallazina yunfiquna. Orang yang riak ni, amalannya diumpamakan tanah yang berada di atas batu. Tanah lembut berada di atas batu. Bila datang air, banjir, tanah tu hilang. Hancur. Maka begitulah amalan yang riak. Amalan yang riak. Habis, hancur. Dan sombong. Sombong. Ini dilarang. Sombong tak boleh lah, sombong. Walaupun betul kaya, tak boleh sombong. Apatah lagi miskin, sombong. Lagi teruk, Tuhan cukup marah. Apa yang nak disombong? Ilmu bukan milik kita. Kan? Pandai bukan milik kita. Lama-lama tak pandai. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, kan, orang yang ni 92 tahun. Dia kata, sembayang pun tak nak dah. Yang dulu sembayang, tak sembayang dah. Mana dah kekuatan sembayang, tak ingat. Fatihah pun lupa dah. Bukan milik kita ilmu. Tak boleh sombong. Kuat mana kuat. Kita ni pun, tubuh kita ni nak sombong. Asalnya pun daripada air yang mimma'im mahin. Air yang hina. Allah kata. Allah sebut dalam surah As-Sajdah dah. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma'in mahin. Mimma'in mahin. Daripada air yang hina. Sungguh hina. Air mani hina kan? Jijik.
Telur ayam, asal ayam, telur. Asal manusia, air mani. Kita pecah telur, kita ambil air mani, ganding, sama aja. Dua-dua, jijik nampak. Tapi telur ayam, goreng. Wah, roti canai, ada telur ayam, jadi berapa ringgit? Yusuf kan? Ada harga. Asal ayam ada harga. Asal manusia, roti canai naik pangkat daripada RM1 kosong. Roti telur 1, roti jantan 1, lagi dah double telur. Kan? Tempat saya dulu Awana, RM12. Roti kosong, ada telur, lagi lah mahal. Ayam ada harga. Manusia ni mimma imahin sungguh. Sungguh Allah sebut. Kita ni hina. Sekarang ni apa kita tanggung? Dalam perut. Usus. Perut. Kalau keluar yang baru sekejap, baru seminit pun yang dalam apa? Dalam perut kita. Muntah. Najis dah. Yang kita makan pagi tadi belum keluar lagi semalam. Menanggung najis kita ni. Hinanya manusia. Darah itu adalah najis. Cucuk ibu jari kaki keluar najis. Darah najis. Kalau kita sembahyang ada darah, tak sah. Darah itu najis. Cucuk di kepala ni keluar najis. Cucuk di telinga keluar najis. Darah najis. Artinya kita ni menanggung najis. Apalah kita nak bangga sangat. Memang mimma imahin. Jadi tak layak kita menyombong. Hancur, mati, jadi bangkai. Tak dikubur, lambat dikubur je. Sehari 12 dah bau dah. Lipas datang. Kan? Dia tengok bangkai cicak tu. Zap, kejap je datang semut. Manusia pun macam tu. Kalau tak dijaga, masuk ke telinga, hinanya manusia. Sebab itu jenazah dan tak baik bila dilambat-lambatkan. Jangan dilambat-lambatkan. Tok Guru kata jangan lebih pada 8 jam mayat. Tak payahlah nak tunggu anak tu, tak payah. Cepat, segerakan. Ya? Sunat disegerakan pengurusan jenazah. Sebab aib. Diurung, lalat nak datang. Aib tu. Jangan melama-lamakan. Satu lagi tradisi nak tegur, mana tahu berlaku di sini. Kan? Mandi mayat tu janganlah pergi tengok pakat, pergi tengok. Ramai-ramai pergi tengok. Itu tugas tukang mandi mayat 2 orang cukuplah, 3 orang cukup. Satu mungkin ambil air. Jangan dijadikan bahan tontonan. Jangan ambil gambar. Ambil video, kenangan. Jangan. Haram tu. Saya tegur di masjid Mutaqin kita pun, saya bagi tahu janganlah. Saya pernah dengar duduk tepi tu, di luar tu anak dia. Saya anak perempuan dia perempuan. Ayah dia mati. Orang kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya waris dia. 5 orang anak, 5 orang nak tonton ayah dia dimandikan. Bacalah kitab, dengarlah nasihat ulama. Nabi sendiri 2 orang dia yang memandikan jenazah. 3 seorang tungkak angkat air. Dan disebut dalam kitab, jangan, sebab benci Allah diketahui aib mayat itu.
Mungkin ada pada mayat itu sesuatu yang disembunyikan masa hidupnya. Dan malu dia bila diketahui masa matinya. Masa hidup ada yang dirahsianya. Ada kita ni ada benda-benda yang kita rahsiakan daripada isteri kita. Ada yang kita rahsiakan daripada anak kita, apatah lagi. Apatah lagi dirahsiakan daripada orang ramai yang ada dalam tubuh kita. Allah melindungi itu. Benci Allah bila diketahui. Anak pun sendiri, hatta anak sendiri pun. Lain kalau anak tu yang memang memandikan dia. Kan anak yang memandikan tu 2 orang, contoh 3 orang. Dia je lah, orang lain. Kita mandi macam mana waktu kita hidup ni? Suka anak kita nonton kita mandi. Kita mandi waktu hidup ni. Itu yang ada pintu bilik mandi tu. Apatah lagi waktu mati. Ya. Jadi aib, ya, aib. Jadi kita ni sebenarnya hina, mimma imahin. Supaya anda menjauhi yang demikian itu, jauhi sifat sombong. Sebab kita ni hina sebenarnya. Sesungguhnya perkara yang disebutkan tadi seperti tawakal dan lain-lain tadi itu adalah merupakan fardu. Yang wajib atas anda, maknanya kita ni kena tahu ni hal-hal sombong, hal-hal tawakal, hal-hal sifat marah, hal angan-angan. Kita tahu, oh aku ni dah angan-angan dah ni. Sebab kita ni lemah. Kita lemah. Kadang ya ada masanya kita terlalai diheret. Menangguh-nangguh benda yang sepatutnya ditangguh. Tak ditangguh, disegerakan. Kita tangguh. Maka jangan katanya. Kerana Allah Ta'ala telah menyebutkan nasnya di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran dengan memerintahkan anda bersifat dengannya, bersifat dengan tawakal, jangan marah, jangan sombong, dan melarangnya. Dan begitu juga dengan nas, dinaskan melalui lidah nabinya. Benda tu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, larangan-larangan sifat mazmumah ni, sifat tercela ni, dan juga disebut melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu sebagaimana firman Allah Taala yang berikut, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 22, yang bermaksud, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar orang yang beriman. Bertawakal hanya kepada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah ayat 172, yang bermaksud, bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepada Allah kamu beribadah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Rupanya kita boleh sabar tu adalah dengan pertolongan Allah. Itu termasuk juga tawakal. Yang ini sifat-sifat yang disuruh. Lawan pada sabar, marahlah, tak redalah, mengeluhlah. Dan firman-Nya lagi, Watabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat 8. Hendaklah kamu putuskan ibadahmu kepadanya semata-mata, sebagai putus yang sebenar, jazam, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yakni hendaklah kamu benar-benar ikhlas terhadap Allah, betul-betul kerana Allah. Ini payah ni sebenarnya. Kena pujuk hati ni.
Ikhlas sungguh. Mudah-mudahan kita dipimpin, diberi hidayah untuk dapat beramal ni, jadi orang yang ikhlas ni. Ikhlas ni, akhlis dinaka yakfika qalilum min amal. Nabi kata, ikhlaslah kamu dalam ibadah, nescaya sedikit amal tapi ikhlas itu sudah memadai. Banyak amal ibadah tapi tak ikhlas, diungkit-ungkit, jangan main-main. Walaupun buat masjid, ada orang buat masjid, ini masjid saya, cerita dengan orang, buat undang-undang macam ni, nama pun nama masjid dia, habislah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa saja amalan, sedekah kah, infak kah, tapi tak ikhlas, ada di Kuala Lumpur ni, ya, 15 juta kos buat masjid ni, tambahnya top upnya 3 juta, jadi 18 juta. Tapi saya jadi chairman. Jadilah chairman. Ikhlas ni macam mana ya? Setengah orang ni lah buat gurauan, tapi betul, ada betulnya. Nak tamsilkan ikhlas tu, macam mana ikhlas ni? Ikhlas ni dia kata macam kita lah. Bagi tu, letak tu, tak fikir dah. Kan? Ada tengok-tengok lagi. Intai-intai. Kalau begitulah. Umpamanya, bagi ke masjid tu, jangan fikir dah. Jangan nak ingat nak balik semula. Kita. Pergilah jauh-jauh. Saya kata, saya fikir, betul juga. Yang tertamsil itu, umpama macam tu, jangan dikenang-kenang lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, kamu tidak diperintah disuruh untuk menjadi hamba kepada Allah, illa liya'budullah, melainkan semata-mata menjadi hamba Allah, mukhlisin. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan banyak lagi daripada ayat-ayat Al-Quran seumpama itu yang mengarahkan perintah supaya seseorang itu bersifat dengan sifat tersebut. Bahkan ayat-ayat itu dari segi hukumnya wajib anda mematuhinya. Wajib. Sama seperti kepatuhan anda terhadap hukum-hukum yang telah dinaskan oleh firman Allah dalam memerintah tentang kewajiban sembahyang dan puasa. Bila Allah kata aqimus salah, dirikan sembahyang, ya, wajib sembahyang, kita pun dirikan. Jadi satu perintah yang wajib. Wa itaiz zakah, tunaikan zakat, jadi wajib zakat. Shaumi Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa, wajib puasa. Maka begitu jugalah tentang ayat-ayat tentang yang suruhan yang batin. Mukhlisina lahuddin, akhlis dinaka, ikhlaslah, wa 'alallahi fatawakkal 'alallah. Semua itu pun wajib. Apakah gerangan sikap anda hanya sanggup menerima perintah sembahyang atau puasa sahaja, sedangkan meninggalkan fardu itu seperti tawakal. Tawakal pun fardu, wajib. Syukur nikmat, wajib. Sabar dan lain-lainnya, kenapa ditinggalkan? Sedangkan perintah dengan melaksanakan kedua-dua ibadah syarak dan ibadah batin. Jadi sembahyang, puasa, zakat, haji itu ibadah syarak. Ikhlas ibadah
batin. Tawakal, ibadah batin. Syukur, ibadah batin. Sabar, ibadah batin. Dia kata datangnya perintah itu dari Tuhan yang satu. Dalam kitab Quran yang satu. Malahan anda telah lupa daripada ibadah batin. Kenapa dilalaikan ibadah batin? Tawaduk disuruh. Sehingga menyebabkan anda tidak mengetahui sedikit pun tentangnya. Kenapa tak mau ambil tahu tentang ibadah-ibadah batin? Anda bersikap demikian disebabkan anda terpesong dengan fatwa salah yang diutarakan oleh orang yang telah terpikat kasih dengan dunia yang segera diperolehi habuannya. Masuk isyak dah pula. Panjang. Jadi kita stop setakat tu. Dia sebut kenapa jadi lalai daripada beramal dengan perintah Allah mengenai ibadah batin, kerana terpikat. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan tak perlu, tasawuf tak perlu. Itu sudah ada kedengaran jelas. Ada yang melarang, jangan belajar ilmu tasawuf, jangan belajar katanya. Ini dikata Imam Ghazali, kamu sudah terpikat dengan seruan yang itu. Dulu pun ada. Baik itu ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang dilalaikan. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kepanjang umur, kan? Kalau ada kesempatan kita sambung lagi mengenai perbahasan kenapa ditinggalkan ilmu ni. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon sebab saya bertugas